InsyaAllah pada malam ini untuk pengajian kitab Mishkatul Masabih, perbincangan masih lagi berkait dengan Kitabul Ghusl, iaitu berkait dengan mandi. Mandi yang dimaksudkan di sini adalah mandi wajib. Jadi sambungan pada malam ini hadis yang ketiga, muka surat 172. An Ibn Abbas qala innamal ma'u minal ma' fil ihtilam, rawahu at-Tirmidzi walam ajidhu fis sahihain. Tirmizi itu boleh baca Turmuzi, Tirmizi, Tirmizi, tiga bentuk bacaan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, air disebabkan oleh air berkaitan dengan mimpi bersetubuh dan seumpamanya. Jadi yang dimaksudkan di sini, asar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan saya tidak menemuinya dalam kitab Bukhari Muslim, tak ada. Kata Imam Tirmizi, riwayat ni Ibnu Abbas ni tak ada dalam Bukhari Muslim. Sedangkan hadis ni masih dalam fasal pertama. Kesusunan dalam kitab Mishkat ni fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga. Fasal pertama tu penulis asal ni Imam Baghawi ni dia iltizam. Mana dia committed seperti mana yang dia sebut dalam muqaddimah. Dia kata setiap bab untuk fasa pertama dia hanya kemukakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahaja. Tiba-tiba kata Imam Tirmizi, riwayat ni tak ada, saya cari tak ada dari Bukhari Muslim. Ada penjelasan selepas ni lah. Cumanya secara umumnya, untuk lebih mudah faham lagi, saya sebut begini, maksud kata-kata Ibnu Abbas ni, mandi wajib ni salah satu sebab dia nya kerana keluar air mani. Bersetubuh ke tak bersetubuh ke, kalau dia boleh confirm pasti keluar air mani, maka kena mandi wajib. Tu hak ni maksud dia sini. Sama ada mimpi ke tak mimpi ke, ataupun duduk dalam keadaan sedar, dalam keadaan yaqazah tu dah, tiba-tiba keluar air mani dengan sebab dia terangsang dengan sesuatu, katakanlah berlaku, bukan tidur pun, tidak bermimpi pun, keluar air mani, tidak bersetubuh pun, tetap kena mandi lah. Jadi maknanya dia sudah dikira berhadas besar, sudah berjunub dia tu. Itu maksud dia. Baik, cuba tengok di sini lah. Jadi maksud Ibnu Abbas ialah hadis air disebabkan oleh air adalah untuk masalah tertentu sahaja. Iaitu persetubuhan yang berlaku dalam mimpi. Persetubuhan yang berlaku dalam mimpi. Ni ringkas ni, sebab itulah hak ni memang kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis dia akan sebutlah mana mimpi dan juga tidak mimpi, asalkan keluar air. Asalkan keluar air. Ni maknanya hadis al-ma' bil ma' ni dia kaitannya berkait dengan keluar air mani yang bukan melalui persetubuhan. Sebabnya kalau persetubuhan tiba-tiba tak keluar air mani, dia pakai hadis lain pula. Dia pakai hadis lain bahawa kita jumpa dah ni, al-khitam bil khitam, idza iltiqa al-khitanain. Idza iltiqa al-khitanain, bila bertemu dua khitan, dua kemaluan, makna bersetubuh. Keluar tak keluar air mani pun kerana bersetubuh tu sendiri, dia menjadi penyebab kepada jadi berjunub itu. Jadi hak ni dia lebih khusus kepada hak tidak melalui persetubuhan, tapi keluar juga air mani, tak kira dalam apa cara pun, asal keluar air mani dan dipastikan air yang keluar tu air mani, maka wajib mandi. Itu maksud dia. Ini adalah takwilan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap hadis ini. Berbeza dengan pendapat kebanyakan sahabat dan ulama selepas mereka yang berpendapat bahawa hadis ini telah dimansuhkan. Perbahasan berkenaan telah berlalu. Kita bincang dah sebelum ni bab ni. Ada yang kata mansuh. Bila kata mansuh, maknanya mana tak boleh pakai dalam hal ini. Tapi kebanyakan ulama juga kata tak, dia kata hak ni nak ayatnya bahawa tidak semestinya persetubuhan sahaja menyebabkan kena mandi wajib ni.
keluar air mani. Mimpi ke tak mimpi ke tak caralah. Tu. Kalau saya nak sebut bahasa yang agak itu istimtak biliat lah. Walaupun perbuatan itu tidak dibenarkan dalam agama, tapi tak kira lah, itu hal lain. Tapi dengan sebab dia rangsang, mana kemaluan dia tu dengan menggunakan apa-apa objek tangan ke misalnya, keluar air mani, tetap kena mandi wajib. Masalah dosa tu hal lain. Perbuatan itu tu. Tu. Jadi sebenarnya hal ni kita bincang dah sebelumnya. Baik, antara kesimpulan yang boleh diambil daripada 3 hadis ini, daripada hadis pertama, hadis kedua campur hadis ketiga ni, dibuat kesimpulan di sini. Yang pertama, tidak wajib mandi kerana hubungan suami isteri tanpa keluar air mani. Ini adalah hukum yang ditetapkan di peringkat permulaan Islam dan ianya telah dimansuhkan. Yang kedua, wajib mandi bila bertemu 2 khitan, iaitu lelaki dan perempuan. Tu. Mana bukan tidak semesti suami isteri. Kalau kita contohlah, kalau kita kata misalnya dia melakukan zina tu hal lain, itu dosa lain. Tapi bila berlaku persetubuhan itu tak kena mandi wajib. Hak zina tu lain, dia tak kira tu. Hak tu berdosa suku pula tu. Mana bila berlaku persetubuhan lelaki perempuan, mana kena mandi wajib. Tu. Tak kira lah cara halal ke cara haram ke, tetap kena mandi wajib. Baik, walaupun tak keluar air mani. Sebab tu kalau dalam fiqh dia akan sebut istilah khitan tu apa. Minta maaf lah kalau saya sebutnya. Kalau lelaki dia panggil hasyafah tu. Hasyafah ni maknanya kepala zakar itu. Sebab tu kalau dalam fiqh dia bincang pula, katalah ada seorang tu dia terputus kepala zakar dia, sebagai contoh. Ada kes kan, saya baca dalam akhbar tu, kesilapan doktor menyebabkan anak dia masa jawi itulah kita kata ada berlaku kesilapan. Memang dia tuntutlah di segi pampasan tu. Cumanya lagu mana tu, maknanya kita kata kepala zakat tu terputus, ada kesilapan berlaku, ada berlaku gitu. Ni satu kira malah petaka lah kita kata kepada budak tu, sehingga mak dia pun jadi sedih sangat lah bagaimana kedudukan anak dia bila nak berkeluarga. Dia hak tu lagu mana kita kata tak ada dah tu, kita kata hasyafah tak, dia kira kadar tu lah, walaupun tak ada dah kita kata had dia tu, kepala tu tak ada, tapi mana kadar dia tu. Itu disebut dalam fiqh. Kita kata kau tak ada tu tak perlu mandi wajib semua. No, muka tak ada dah hasyafah tu. Ada. Maknanya kadar dia tu. Gitulah. Yang ketiga, mandi wajib bagi seorang yang bermimpi keseronakan umpamanya bersetubuh. Ataupun kalau dia tidak mimpi bersetubuh pun, sekadar kita kata mimpi terangsang semasa tidur tapi tidak bersetubuh, bila tiba-tiba dia tengok ada air mani. Dan sebab tu salah satu bab taharah, biar kita boleh beza yang mana air mani, yang mana air mazi, wadi. Hak tu setengah-setengah tu dia keluar dalam keadaan misalnya kerja berat ke misalnya, kena pasti tu. Sebab air mani dia berbeza. Kena pasti. Dia tak sedar bangun-bangun tidur tu. Sebab saya normal pun pernah berlaku, lepas maya dia tengok ada, dia pasti bau air mani. Dia pergi mani maya mula. Jadi terimeh pula tu. Saya normal ada berlaku gitu pada dia sendiri. Jadi makmum ni pakai tak perlu itu dah sah, makmum ni sah. Terimeh tu masalah. Dia kena semayah mula. Dia selepas tu baru dia tengok ada, dan dia kena pasti bahawa yang melekat di paha dia tu adalah air mani. Maka dia pun semayah semula. Dia mandi wajib pun dia semayah semula. Tu ada disebut dalam riwayat. Jadi yang ketiga ni, wajib mandi bagi seorang yang bermimpi keseronakan seumpama bersetubuh bila keluar air mani. Tapi kalau mimpi atau mimpi seronok bersetubuh tapi bila bangun tidur tengok tak ada air mani, tu tak wajib mandi. Jadi maknanya kita di sini kita nampak hak berkait dengan al-ma' bil ma' tu, hak tu dia lebih menjurus kepada hak tidak keluar air mani bukan melalui persetubuhan. Dia ke arah itu maksud dia. Cuba tengok nota di bawah ni supaya kita boleh faham maksud yang dinyatakan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata, saya tengok asar Ibnu Abbas ni, asar Ibnu Abbas ni tak ada dari Bukhari Muslim. Sedangkan Imam Barawi dia kata dia nak iltizam.
bahawa dalam penyusunan, metod penyusunan kitab dia ni hak kitab asal lah, kitab asal. Dalam kitab asal dia Imam Baghawi tu, dia janji bab pertama ni, fasa pertama ni hadis Bukhari Muslim ya. Hak kita bincang ni masih fasa pertama lagi ni. Tiba-tiba asar ataupun hadis yang ketiga ni tak ada Bukhari Muslim. Jadi apa maksud sebenarnya? Cuba tengok. Nota kaki 275. Ini adalah kata-kata Imam Tirmizi. Tirmizi itu bukan Tibrizi, Tirmizi, tersilap. Seolah-olah kritikan beliau terhadap Imam Baghawi yang telah mengemukakan kata-kata Ibnu Abbas ini dalam fasa pertama itu, iaitu Sahih Bukhari dan Muslim sedekah tak ada. Padahal dia letak syarat untuk fasa pertama hadis Bukhari Muslim saja. Tiba-tiba bila cek, Imam Tirmizi kata tak ada pun dalam Bukhari Muslim. Lagu mana tu? Tu. Dia sebenarnya ni dalam kitab Mir'atul Mafatih. Dalam kitab Mir'atul Mafatih disebutkan ni Imam Baghawi tidak tersalah. Hadis ni sebagai mufassir, penjelas kepada dua hadis sebelum. Peranan hadis yang ketiga ni walaupun tak ada dalam Bukhari Muslim, dia nak memperjelaskan apa maksud air dengan air hadis tu. Sebab tu dia kata filih tilam, dia kemukakan takwilan Ibnu Abbas. Ni dia panggil asar Ibnu Abbas. Jadi seolah-olah Ibnu Abbas sebut sini hadis hak mula-mula di Mekah dulu, air dengan sebab air. Makna air tu makna mandi lah, dengan sebab air. Air yang kedua tu makna air mandi. Hak ni filih tilam, kih mimpi atau seumpama dengan mimpi lah. Maknanya kih hak keluar air mandi tanpa persetubuhan. Jadi tu punya kitab Mir'atul Mafatih dia kata bukan salah Imam Baghawi, dia sengaja buat gitu sebagai nak menghuraikan maksud hadis dua hadis sebelum ni. Tu kata dia lah. Gitu. Baik, seterusnya yang keempat, kesimpulan yang keempat, berlaku nasikh. Nasikh ni iaitu pertukaran hukum dengan ataupun melalui pembatalan satu hukum. Pertukaran hukum melalui pembatalan satu hukum lalu diganti dengan hukum baru adalah berdasarkan kepada keperluan dan maslahah. Al-Quran sendiri menjelaskan bahawa hukum baru ni yang nasikh. Hukum baru ni yang menasahkan. Yang hukum lama tu dia panggil mansukh. Jadi hukum baru sebagai pengganti kepada sesuatu masalah adalah lebih baik berbanding hukum sebelumnya. Jadi ni orang panggil peringkat pembentukan hukum syariat. Bukan bermakna Allah tak tahu. Rupanya jangan pula kalau jangan pula kita telitah Allah tak tahu kau apa jadi buat hak molek lalu lah. Tak, ni proses pembentukan hukum. Supaya hukum arak lah, apa tak harus lalunya Allah Maha tahu dah. Memang Allah nak harus lama dah, Nabi pun tahu apa tu proses tu. Jadi perkara tu biasa dalam orang panggil proses nak melengkapkan syariat ni, itu perkara biasa. Tu. Jadi dalam Quran pun sebut manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Mana-mana ayat yang kami batalkan hukumnya atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Itu cara Allah nak ubah hukum dulu dia mari orang panggil dalil yang membatalkan hukum lama dan dikemukakan hukum baru. Hak tu sengaja Allah buat begitu kerana hak ni lebih baik setelah berlaku zaman tertentu. Oleh sebab kita lah hadirat hukum dalam negara kita ke berlaku pindah beberapa kali. Bila zaman berubah, rupanya sekarang ni zaman sudah berubah, ada lagi kalau kita buat gini lebih baik, maka dibuat perubahan tu kita kata nasah lah. Hak dulu tak pakai dah. Sebab tu dia akan isytihar perubahan ni berlaku pada tahun berapa, begini. Adalah segi kaedah undang-undang tu. Mana hukum Allah pun begitu juga. Tu. Ada berlaku begitu. Jadi bukan satu perkara yang pelik lah. Sebab kalau Syiah dia tak terima tu. Dia kata kalau begitu mana Tuhan ni ilmu Tuhan tak lengkap. Dia kata begitu dalam kitab Syiah. Tak apalah, cara dia lah tu.
Baik, habis dah bab tu. Kita masuk hadis yang keempat. An Ummi Salamah qalat jaa Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haq fahal 'ala al-mar'ah min ghuslin idha ihtalamat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha ra'at al-ma' faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah aw tahtalimul mar'ah qala na'am taribat yaminuk fabima yushbihuha waladuha. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu katanya, dikata Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun kata, Ummu Sulaim kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu kerana kebenaran. Allah ni kalau dia nak nyatakan kebenaran, dia tak malu. Dia akan berterus terang. Itu maksud dia nya, secara umumnya begitu. Selepas ni ada huraian dia. Hak dia nak tanya sebenarnya, apa dia? Hak tadi muqaddimah begitu. Hak dia nak tanya sebenarnya, apakah perempuan wajib mandi bila dia bermimpi? Bermimpi ni di sini ihtilam lah. Ihtilam dan mimpi bersetubuh dan keluar air mani. Tu makna dia nya. Tu maksud dia nya. Ihtilam tu bukan kata mimpi. Oh kalau mimpi tidak bersetubuh, tak panggil ihtilam tu. Dia mimpi pergi kedai, kena mandi ke? Dia tanya tak. Hai hot tu. Tak jadi apa tu. Ni bila kata mimpi ni kena mandi ke? Kalau mimpi acel lah tu dia panggil ihtilam. Dah keluar air mani lah. Bila dia tanya gitu, maka Nabi berkata ya, bila melihat air. Mana kalau keluar air? Hak keluar air tu maknanya selepas dia sedar lah. Mimpi 4 kali sehari pun tak keluar air, tak air mandi. Mimpi bulan Ramadan pun tak apa tu. Tengok tak ada pun air, kesal pada kemaluan. Tak apa tu. Sebab tu Nabi kata iyalah, tapi tengah tengok ada air, kata ada air di sini maksudnya air mani. Bukan air lain. Jadi bila Ummu Sulaim tanya gitu dan Nabi jawab gitu, Ummu Salamah tutup muka dia. Dan dia pun kata, dia kata orang tina pun ihtilam juga. Ihtilam lah mudah Kenapa hal lah? Saya sebut ihtilam mudah. Orang tina pun ihtilam juga dalam keadaan tutup muka tu, malu. Maka Rasulullah pun kata kepada Ummu Salamah, iyalah. Ni kalau kita terima hukum Kelantan sedap. Enggak suami dah. Mu juga Allah benda lagu tu tak tahu. Kok mana tu nak suruh anak tu kalau tak mari, kalau tidak ada air mani perempuan tu. Kok mana nak boleh anak, kadang-kadang ada suruh dia, kadang-kadang ada suruh tu lelaki dia. Selepas ni dia ada hadis lebih detail berkenaan masalah ni. Jadi sini Nabi nak ayatnya logik ni pakai secara logik lah. Ada lah. Makna sebab itulah dia ada kesal kepada mirip wajah mak tu. Hak ni sebut gitu ya. Hadis selepas ni. Hadis selepas ni muka surat berapa saya tengok. Muka surat 150 tu lah. Lepas tu muka surat 1775 selepas tu ada. Cuma hak ni sekadar ni saja sebut. Selepas ni ada penjelasan lain. Baik. Cuba kita tengok huraian dia. Beberapa maksud boleh difahami daripada kata-kata Ummu Sulaim itu. Sebelum dia memulakan soalan daripada Nabi, muqaddimah dia tu dia kata Allah tak malu kalau nak tanya tentang kebenaran. Kalau berkenaan dengan kebenarannya Allah tak malu. Padahal dia nak cover dia sebenarnya. Moga dia nak tanya ni benda agak berkait dengan kita kata hal rumah tangga, persetubuhan. Moga dia perempuan, moga Nabi lelaki. Jadi dia sebut gitu. Sebab kita nak tanya ni berkait dengan hukum Allah. Allah tak malu kalau nak nyatakan kebenaran. Kalau Nabi dia salah pun dia tegur. Bab tu Allah tak malu. Sifat Allah tu gitu. Kalau kebenaran lah gitu. Dia pun nak buat perangai gitu jugalah ni. Oleh kerana benda dia nak tanya benda benar, benda berkait dengan agama, walaupun apa bersifat kita kata berkait dengan kelamin kita kata, tapi dia tak malu. Sebab dia tanya ni kira-kiranya perkara kalau perempuan tu perempuan yang baik dia rasa malu tu. Tapi oleh kerana ni berkait dengan agama, tak apa nak tanya juga. Sebab ni berkait dengan agama. Cuba tengok tadi dah Ummu Salamah sampai tutup muka.
Baik. Jadi apa dia buat mukaddimah gitu kaitkan dengan Allah tu? Allah tak malu kalau untuk kebenaran. Lepas tu baru dia tanya, apa dia buat gitu tu? Tu. Jadi maksud Ummu Sulaim ni antaranya Allah tidak terhalang daripada menjelaskan kebenaran. Kemungkinan malu yang mungkin berlaku kepada mana-mana pihak disebabkan penjelasan tersebut tidak menyebabkan Allah malu untuk menjelaskannya. Sebab apa yang disebutkan oleh Nabi sebenarnya daripada Allah. Bila Ummu Sulaim tanya Nabi, mana hak Nabi sebut tu wahyu daripada Allah. Tu. Kok mana pun mesti ada penjelasan dia. Kata setengah ulama, Allah tidak menyuruh supaya malu dalam mengemukakan dan bertanya sesuatu kebenaran. Bahkan tidak harus malu kerananya. Itu antara yang disebut. Itu maksud kata-kata Ummu Sulaim tu. Jadi Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata sedemikian sebagai menyatakan keperluan untuk bertanya ke suatu soalan yang merupakan keperluan bagi seorang wanita, walaupun secara kebiasaannya wanita ni malu nak bertanya soalan sedemikian kepada lelaki mengenai lelaki, tapi tak ada sebab Nabi ni sahibus syariat, tuan punya syariat. Bab agama ni kena tanya dia, moga Nabi masih ada. Bila Nabi tak ada, sahabat tempat rujukan. Bila sahabat tak ada, ulama-ulama lah. Ulama-ulama yang diiktiraf tu. Hak ni kalau kita tengok zaman kita sekarang terhakis parok dah sifat malu perempuan ni. Lah ni kalau jual obat-obat gagah tu tin kau tengok dalam malu kau orang. Kita berkata Allah tin ni. Lepas tu kalau kita tengok dalam komen tu kan macam-macam, lucah tak lucah, tapi dia buat tebal muka gitu kerana nak jual. Padahal nak jual tu obat, saya sebut obat gagah tu bukan so gagah ni dak. Hak tu tak gagah dah pok kita hak jenis saiz kecil tu. Tapi kau reti kadang kita tengok pun Allah kata jauh tu beza dengan wanita Ansar tu. Wanita muhajirah tu. Kalangan muhajirah tak serupa langsung. Hilang dah. Sebenarnya kalau tanya saya, pada pandangan saya lah, tak sesuai tu. Kadang-kadang perempuan tu sendiri pun bercakap tu kita lelaki tak gamak nak kecek gitu. Saya nak ulah pun malah botol ada depan ni tapi malah nak ayat. Apa kata Allah geni mana perempuan zaman ni awan asal boleh pitih. Tak boleh gitu sebenarnya, tak molek. Dah orang jatuh, bila orang jatuh sibuk apa remonya tapi jadi lagu tu hadirat. Dia sebenarnya nyakit orang jatuh juga, dia jadi rutin gitu tu pun. Sebab orang jatuh pun berat juga. Akhir sekali jakit pakai rutin. Nak ayat ni sifat malu terhakis parok dia. Cuba tengok sahabiah ni, tanya bab hukum. Silap-silap jadi tak sah ibadat ni kalau tak jaga molek ni. Mana penting sungguh tu. Tu pun berlapik lagi. Nak tanya tentang agama ni. Bab agama ni Allah pun tak siwi kita malu. Tu maksud dia nya. Biar nak tanya jugalah. Moga tok gurunya Nabi orang jatuh. Nak ayatnya mana wanita zaman Nabi ni sangat tebal tu perasaan maruah. Malu tu sangat subur, hidup molek. Sebenarnya bahaya tu. Saya baca dalam beberapa kitab, kalau hilang sifat malu pada umat ni, tanda umat tu sedang merudum, menuju ke bawah, bukan naik ke atas. Apatah lagi yang berlaku tu, perempuan hilang malu, kena jaga tu. Dia boleh semakin terhakis tu kalau tidak dijaga. Sepatut kajian kena kawal tu. Tak boleh biar, sepatutnya lah. Kita kata dia pun tak malu-malu. Macam-macam pelik-pelik lah ni. Kalau kita tengok ni kesimpulan besar juga ni. Macam-macam kita pun kejut saya kerana Allah. Kadang lagi baca kitab tu kita buka habisnya mari juga dia hantar juga dia. Lepas nikah tu gak nyaduk joget tu bini dia tu laki dia klik-klik. Pelik sungguh hadirat. Hak jatuh pula. Nak buat mana? Tu zaman kita lah ni tu. Sebab tu jangan cuba. Mana kena masing-masing kena jagalah. Banyak saya jumpa dalam kitab. Siapa ada setengah-setengah ulama kalau dalam tu ada tarbiyatul aulad tu. Disebut bahawa saya tak ingat kata ni beberapa orang ulama yang ni orang panggil kata mutiara kata. Kalau kamu nak jaga bangsa kamu, jagalah perempuan kamu. Wah, ma tu yang ucap gitu tu.
Ada setengah kata al-ummu madrasatun idza a'datha. Kalau kamu berjaya jaga isteri kamu, perempuan-perempuan kamu, sehingga mereka tu sendiri seperti madrasah, maka selamatlah negara. Mana perempuan tu, ibu tu, dia sendiri tu diberi pendidikan yang baik, sehingga bila anak duduk dengan dia, supaya anak duduk di sekolah, dah peranan yang dimainkan oleh isteri. Kalau siapa tahap tu hadirat, bangsa itu akan cemerlang. Ni duk jual bak gagah tu. Oh, sakit tayar. Penak retina kita lah ni. Macam mana hadirat? Ya, malah ayat banyak-banyak. Siapa ada orang tanya saja, dah terlalu mana ustaz ni? Perempuan duk jual abak kau ni. Maka kata beli kalau ada masalah tak? Dia kata bukan nak tanya tu, maksudnya tak dosa ke? Kata tak boleh, menyalahi sunnah, menjatuhkan maruah tu. Saya malah nak sebut lah kata-kata dia. Kadang-kadang dia buat perbanding ya pula. Kita malu nak ayat dalam masjid tu. Tak ada berat sengoti sambil nak kan saja. Baik, tak apalah. Seterusnya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji sikap wanita Ansar. Yang mana wanita Ansar ni tak malu kalau dalam berkait dengan nak tanya persoalan-persoalan agama untuk kepentingan dunia dan akhirat. Wanita Ansar ni dia ni malu, wanita Ansar ni malu, sifat malu tebal. Tapi kalau nak tanya bab hukum hakam, walaupun berkait dengan kemaluan pun dia akan tanya. Nak ayatnya profesionalnya dia, bertamadunnya wanita Ansar itu. Ini dalam riwayat ni. An Aisyah qalat ni'man nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhun al-haya an yatafaqqahna fid din. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Perasaan malu yang menebar dari diri dia tu tidak menjadi penghalang untuk dia mendalami agama. Malu tu tak sakira lah, hebat sungguh wanita Ansar bak malu, tapi tidak menghalang untuk dia tanya hukum hakam agama. Ini hadis ni merupakan hadis madh, pujian Aisyah terhadap wanita Ansar. Baik, setelah Nabi SAW memberikan gambaran bahawa perempuan juga bermimpi melakukan jima. Ni saya baca ni, saya tidak ikut betul lah susunan kalimah ni, kita secara santai baca tidak kata baca sebiji-sebiji, tidak. Jadi Nabi ni bila dia beri gambaran kepada Ummu Sulaim, selepas Ummu Sulaim tanya tu, Nabi beri gambaran kepada dia bahawa perempuan ni pun dia mimpi juga melakukan jima supaya lelaki jugalah, dan keluar juga air mani. Dah ni kita bincang panjang dah. Kalau dulu dalam Sunan Nasa'i, maknanya keluar air mani perempuan tu, maknanya air mani tu dia tidak keluar sampai keluar faras. Dia keluar tu tak nampak pun, tapi ada juga. Sebabnya setengah-setengah ulama yang buat kajian, dan dalam kitab yang saya baca tu, doktor pakar sakit puan lah, dia kata perempuan ni ada juga yang keluar air mani banyak sangat sampai dia meleleh keluar sampai keluar farah, tapi itu jumlah yang sangat sedikit. Itu mengikut doktor. Umumnya keluar tu dia hanya berada dalam lingkungan farj dia, tidak keluar daripada kita kata had farj dia tu. Kalau ada hak keluar tu, itu jarang. Tu banyak benar tu tobik tu, tapi ada juga. Tu kan. Baik, jadi lepas ni lah kita tengok Nabi sebut warna air mani perempuan itu berdasar pada wahyu. Ulama kata itu berdasar pada Nabi, bukan waktu kajian khusus, tapi Nabi tahu itu wahyu daripada Allah. Bila ulama kaji, doktor tengok pun memang betul lah gitu. Baik, jadi Ummu Sulaim bila Nabi sebut kepada dia bahawa perempuan juga ada ihtilam, mudah kalau sebut ihtilam mudah faham, lama tak payah pula gapo dia ihtilam ni tak. Jadi kita tak perlu guna banyak kalimah lah. Jadi bila Nabi sebut pada Ummu Sulaim, Nabi cuba gambarkan bahawa perempuan pun ihtilam juga. Dia nampak agak terkejut. Dia terkejut. Seseolahnya beliau tidak pernah dengar air disebabkan oleh air. Seolah dia tak dengar. Atau beliau mendengarnya tetapi timbul kekeliruan kepadanya. Boleh jadi yang dimasukkan keluar air mani itu untuk lelaki saja, perempuan tak. Boleh jadi juga dia faham begitu. Jadi dia nak minta penjelasan lah. Sebab tu dia nak minta penjelasan tu. Baik, Ibnu Abdul Bar berkata, di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa tidak semua wanita bermimpi. Kata Ibnu Abdul Bar, dia kata dalam hadis ini jelas
Tidak semua wanita bermimpi. Kalau semua bermimpi, tak okey dia tanya. Kena ingatlah ni, mimpi ni mana ihtilam. Sebab tu anak bila terjemah mimpi takut tak faham. Mimpi berlaku budak kecil mimpi ke dia ni ihtilam. Ginilah saya guna ihtilam mudah. Kalau ada tak faham juga tu budak kecil dah tu kira tu. No, mudah faham ihtilam lah. Kalau tidak takut tak faham. Kita ambil semula. Ibnu Abdul Bar berkata, dalam hadis ini terdapat dalil bahawa tidak semua wanita ihtilam. Itu. Sebab kalau semua wanita ihtilam, tak kira Ummu Sulaim tanya. Tak kira Ummu Sulaim tanya. Bila dia tanya ni mungkin benda tu tak berlaku pada dia tu. Sebab tu Ibnu Abdul kata ada tu. Boleh kita istidlal dengan hadis ni bahawa bukan semua wanita mengalami ihtilam. Baik. Jika tidak, masakan Aisyah dan Ummu Salamah mengingkari perkara tersebut? Terdapat, sebab kalau kita perhatikan dalam teks ini, kalau kita perhatikan dalam teks ini, jadi Ummu Salamah ni bila Nabi sebut kepada Ummu Sulaim bahawa perempuan juga ihtilam, dia pun tanya, perempuan ihtilam juga? Dia tanya. Maknanya dia tak tahu. Sedangkan dia perempuan, enggak dia besar dah ni. Sebab itulah Ibnu Abdul Bar beristidlal, dia kata tak tahu. Bukan semua perempuan mengalami ihtilam. Baik. Terdapat juga lelaki yang tidak mengalami mimpi tersebut. Cuma wanita lebih ramai yang tidak mengalaminya. Kalau kita belajar dalam fiqh, katakanlah hak jatuh tu, kalau dalam mazhab Syafi'i lah, katakanlah tak mimpi pun bersetubuh tu, tidak ihtilam pun. Lepas tu nak hak umur berapa? Kali 15. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nah, 15 tu kira cukup umur. Mimpi tak mimpi pun. Sebab maknanya ada juga lelaki tidak ihtilam. Tapi mengikut Ibnu Abdul Bar, dia kata hak lebih ramainya perempuan lah tidak ihtilam. Bahkan lelaki ni boleh kata kalau hak tak ihtilam pun boleh tak ramai. Sebab apa? Ihtilam itu umumnya dia menjadi tanda dia sampai umur. Kalau tak ada juga 15 tahun kira cukup umur tu. Kira gitulah. Ibnu Battal memahami sebaliknya dengan berpendapat bahawa hadis ini menunjukkan bahawa setiap wanita bermimpi. Hafiz Ibn Hajar berkata, zahir maksud hadis ini ialah harus berlaku perkara tersebut, bukan mesti berlaku, iaitu wanita mempunyai persediaan untuk mengalaminya. Maknanya kata-kata Ibnu Battal tadi, dia kata sebenarnya hadis ini nak ayatnya semua perempuan mengalami ihtilam, dia kata gitu. Jadi dia faham ke mana? Dia fahamnya bahawa sama ada Ummu Salamah ke, Ummu Sulaim ke, Aisyah ke, dia tak sedar tu dia mengalami tu. Dia tak sedar dia mengalami tu. Adakah? Tapi ulama bukan, tapi ini pendapat dia ni tidak ramallah sokonnya. Tapi dia kata gitu. Tapi mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata zahir hadis ni menunjukkan bahawa perkara mana tidak ihtilam itu boleh berlaku pada perempuan berdasar pada hadis ni, tapi jumlahnya sedikit saja. Maknanya istidlal daripada Hafiz Ibn Hajar ni serupa dengan ulama lain, tapi Ibnu Battal lain sikit. Dia kata dak, hak ni nak ayatnya semua wanita tu, cuma dia tak sedar. Baik, yang terakhirlah saya ambil sedikit lagi kesimpulan hadis. Pertama, perempuan bermimpi dan keluar air mani sebagaimana lelaki, ni kenyataan secara umum. Kita tidak ambil yang terkecuali, kita tak kira. Ini kesimpulan secara umum. Yang kedua, mimpi melakukan hubungan kelamin kepada perempuan adalah kurang berbanding lelaki. Maknanya mimpi, kita kata apa ni, hak mana perempuan ni bukan kata tak ada, asalnya perempuan ni mimpi ihtilam seperti lelaki juga. Tu asal dia begitulah. Asalnya begitu. Jadi kalau ni yang kedua, mimpi hubungan kelamin kepada perempuan, kalau nak banding lelaki, lelaki lebih ramai, perempuannya tak banyak. Itu maksud. Tapi tetap ada berlaku gitu. Ketiga, perempuan juga mempunyai mani seperti lelaki.
Seperti laki ni maknanya atas nama air mani, tapi sifat dia tu lain. Hal tu dijelas dalam hadis selepas ni. Kukuk mana perempuan ni ada air mani serupa lelaki, bukan bermakna serupa bentuk. Dah, itu lain. Dalam hadis selepas ni Nabi penjelaskan, anak diciptakan oleh Allah hasil daripada kedua-dua air mani, lelaki dan perempuan. Jika perempuan tiada air mani, nescaya keserupaan hanyalah kepada pihak laki, iaitu ayah sahaja. Perbahasan telah lebih lengkap dalam hadis selepas ni. Tu. Ada kedua-dua air mani itulah jadi nak dalam hadis selepas Nabi sebut, kalau air mani perempuan tu lebih kuat, anak tu lebih banyak serupa dia lah. Kalau air mani lelaki tu lebih kuat, maka anak tu lebih banyak serupa dia, serupa suami tu. Itu Nabi sebut dalam hadis selepas ni. Baik, yang keempat, hadis ini menolak pendapat yang mengatakan bahawa perempuan tidak mempunyai air mani. Tak betul lah tu. Yalah, kalau dari segi kedoktoran pun ada air mani tu perempuan tu. Sebab dulu dalam kitab klasik ada, tapi ini pendapat terpencil lah. Dia kata perempuan ni tak ada air mani. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah untuk minggu hadapan kita sambung hadis yang kelima. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.